Okey, Bro Wan. Bro Wan kita ni kan. Assalamualaikum sahabat-sahabat Brother Profile. Alhamdulillah hari first day Waalaikumsalam live warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau anda nak selalu tahu semua Bro Wan kita ni adalah sifu saya ni dalam tak adalah, jangan gitu. TikTok ni. Masya-Allah, tak ada. Saya biasa saja. Masya-Allah, syukran. Selalu Brother Profile saya naikkan kat kotak, dan hari Brother Profile naikkan saya dekat kotak. Masya-Allah. Syabas Brother Profile dan sahabat-sahabat, kerana orang kata kita sokong Brother Profile. Saya akan tetap sokong Brother Profile, akan naikkan orang kata treasure box. Dan kita jangan lupalah, kita ada 13 mata memandang. Saya harap you all dapat hashtag FYP, tap love, ataupun kongsi dengan rakan-rakan ataupun followers ataupun kawan-kawan lah yang dekat dalam TikTok untuk meletup, kasih merecek lah malam mistik Brother Profile, insyaAllah. Salam, thank you abang anak Bawayan, syukran, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang hadir. Okey, untuk pengetahuan mana yang tak tahulah, okey, Brother Fai nak beritahu. Okey, Bro Wan kita ni pun dia adalah seorang pengacara di dalam talk show beliau di TikTok. Okey, pada anda yang baru kenal, yang baru mengetahui siapa ni Bro Wan, join. Alhamdulillah. Dia punya TikTok memang enjoy. Masya-Allah. Kalau tak percaya kita join. Syukran, Alhamdulillah. Saya pun orang kata kalau tentang cerita misteri ni, saya suka Brother Profile bercerita. Kalau saya bikin saya pay talk show, kerana saya rasa antara satu selain daripada Brother Loli Hunter dan yang lain seperti Arif sang pemburu, saya suka Brother Profile satunya ni, bila dia cerita dia tenang aja. Syok aja cerita dia. Masya-Allah, subhanallah, alhamdulillah. Okey, lupa nak beritahu Bro Wan kita ni orang Singapura orang Singapura. Alhamdulillah, terima kasih Brother Profile. Bro Wan. Yes, brother. Bro Wan dah ada di live TikTok Malam Mistik Profile pada malam ni. Selalunya saya ada dekat tempat Bro Wan. Betul. Boleh tak sebagai satu penghargaan saya kepada Bro Wan, Bro Wan boleh tak kongsikan salah satu pengalaman seram Bro Wan? Okey, boleh. Di sini. Alhamdulillah, insyaAllah. Belum cerita malam Jumaat ni, bulu roma dah berdiri ni dekat hall rumah ni Masya-Allah. Okey, demi cinta saya, sahabat saya Brother Profile, ini cerita saya belum pernah bercerita dengan sesiapa. Tapi hari malam kerana Brother Profile menjemput saya, insyaAllah saya berceritakan. Okey, Brother Profile, sebenarnya saya ni yatim bila saya berumur 7 tahun. Pada umur 13 tahun, saya diantarkan, ibu saya hantar saya di rumah tumpangan rumah anak-anak yatim dahulu. Jadi bila saya bercerita dulu ataupun bercerita tentang kisah Kubur Bidadari, itu antara satu tempat permainan kita dulu. Kubur Bidadari ni adalah dulu dinamakan kubur wakaf, tanah wakaf untuk orang kata semadinya orang yang meninggal orang kata. Itu tahun, orang boleh cakap pada tahun 50-an mungkin. Lepas tu jadi saya tinggal tak berapa jauh, dalam about 100 meter away from Kubur Bidadari. Jadi 50 meter away ni orang kata is a Mary Stella punya tempat bakar mayat warga asing. Jadi bila tinggal kat rumah tumpangan tu, biasalah orang kalau kasih kita tempat rumah tumpangan tu, orang kata building dia bukannya bikin building baru ke apa, semua building bekas-bekas sekolah lama. This is the thing. Building bekas-bekas sekolah lama. Jadi kita tinggal sana. Saya tinggal sana sebagai dekat rumah tumpangan tu, rumah anak yatim. Tapi ada satu masa, ada satu ketika dulu. Jadi bila dekat sana, bila kita baru-baru tinggal sana, pasal dekat sana dah berapa lama kosong tu building, I'm not so sure. Tapi sorry. Jadi kita pula datang penghunikan tu tempat. Jadi kita dalam satu bilik,
lelaki tu, satu bilik kita ada 12 orang. Jadi total kita ada 5 bilik untuk bilik lelaki. Lepas tu dekat sana pun rumah tumpangan tu orang kata pun ada perempuan jugalah, sama juga. Tapi that time orang kata anak yatim lagi banyak daripada lelaki banyak daripada wanita. Jadi selalunya orang kata tempat-tempat yang baru ni kita pergi mesti akan ada penghuni-penghuni yang dah pernah penghunikan tu tempat yang kosong. Jadi bila kita tinggal kat sana, nak katakan setiap malam akan ada sampukan. Akan ada sampukan, akan ada gangguan, all that. Jadi sampai kita takut ni, brother Brofai, kita nak kena, kita tak tidur kat katil kita, kita bawa tilam kita tidur kat bawah ni berdiri. Ni orang cakap jadi tidur berdiri. Sekiranya siapa dapat tidur tengah, dia kira laki lah. Siapa dapat yang ujung kiri ke kanan, itu nasib kau baik lah orang kata pasal takut gangguan. Jadi ada satu malam ni, brother Brofai, tak salah saya fall malam Jumaat, as the same night macam malam ni. Okay, kita nak pergi tandas. Saya nak pergi tandas. Jadi untuk kejutkan yang lain ni semua tak akan bangun lah. Orang kata standard tak akan bangun meh. Jadi dah tak bangun tak apa. Jadi kita nak kena pergi tandas ke tingkat 2. By the time kita buka pintu bilik kita, ataupun we call it a dorm, dorm kita ni kita buka je, kita dah nampak road dekat luar. Lepas tu kat tengah ni ada satu pokok. Pokok yang very angka. Cakap you terus terang, daripada main gate tu, kalau kita tengok pokok tu seperti nenek tua bongkok dengan tongkat. Dia punya structure of the pokok tu, figure dia tu lah. Dia punya figure je. Saya cakap terus terang. Jadi kebanyakan macam ustaz-ustaz yang datang kat sana, dia cakap sekiranya sebelum masuk tempat sini, tak kira siapa pun penghuni, berilah salam, dia kata. Jadi kita dekat main gate tu, kita nak kena beri salam, Assalamualaikum, macam itu baru kita masuk. Jadi talk about that night bila nak pergi ke tandas. Tandas kita tingkat 2 tu. So by the time bila buka pintu tu, saya dah nampak the big pokok tu satu. Nombor 2, when saya nak kena turn to the right untuk turun tangga. Saya dom nombor 1, jadi nak kena turun tangga tingkat 2 baru toilet. You know what I saw dekat pokok besar, brother Brofai? Baju putih, rambut dia, ya Allah, punya panjang, brother Brofai. Wallahi, saya tak tipu. It's not a creating a story, tetapi this is a true story, saya cakap. Saya tak pernah ceritakan tentang ni, tapi lepas tu orang kata sampai saya tak jadi pergi toilet, saya masuk balik. Saya masuk balik, saya buka lampu bilik lah. Saya buka lampu bilik, sekejut all dia rakan-rakan. Cakap, aku nampak sesuatu, aku nampak satu figure discounting, umur baru 13 tahun. Jadi lepas tu nampak all this figure, semua bangun, kenapa? Ada hantu. And then one of the resident tu, orang kata penghuni kat sana, daripada tingkat belakang tu dia dah pekik, officer, tolong naik atas, ada hantu. Something like that. Then after that, every night mesti akan ada 2 officer, satu officer perempuan dan satu officer lelaki. So jadi dua-dua officer ni dengan guardman ni naik atas tau, brother Brofai. Naik atas, dia pergi kat bilik. Dia cakap kenapa, dia tanya everything. So I explain everything dengan dia. This is what I saw. Jadi kenapa adanya penampakan tu malam, itu kakak cantik tu. Actually tempat rumah tumpangan tu, orang kata persatuan tu, dia pun ada bikin khidmat, orang kata mandi jenazah. Jadi diorang pun ada bas jenazah. Dia isu tu, diorang park bas jenazah tu dekat bawah pokok besar tu. Jadi lepas tu besok tu is fall on Friday. We don't go to school pasal kita tak boleh tidur lah on that night dekat rumah tumpangan tu. We cannot sleep. And then after that the officer question yang tukang bawa bas jenazah. Jadi dia cakap dia baru uruskan jenazah semalam kerana jenazah ni accident motor. Dia accident motor. Walaupun jenazah ni dah mandikan, dah collect dekat hospital, dah mandikan everything, tapi darah dia tetap keluar walaupun diorang tutup dengan kapas. Allahuaklam how true the thing is, I'm not so sure. This is the officer tell kita. So lepas tu dia kata bila dia balik tu dah petang tu, dia tak sempat nak cuci tempat keranda tu. Dia kata pasal dia dah lambat. Jadi dia start motor dia balik. Jadi mungkin coincident tu,
kerana darah si arwah tu ada dekat situ, mungkin benda ni dia datang kerana dia bau darah. More or less this the story. More or less this the story yang dulu bila orang kata tinggal kat rumah home lah, orang kata kat home, this thing happen dengan saya. And then this what I saw lah, as I can say. This one of the story orang kata. And then cubaan, kalau you want to hear the second story, okay, I can share you the second story, InsyaAllah. Okay, the second story dulu bila I don't know, this thing boleh jatuhkan pada apa pun, I'm not so sure. Tetapi bila kita belajar silat, masa-masa dulu belajar silat bila belajar silat masa dulu, kita ada competition lah. Kita will always have this competition of silat. Of course, kalau setiap guru dia tak akan nak jatuhkan anak murid dia, dan dia tak nak anak murid dia untuk kalah, orang kata, untuk pertandingan silat, as I can say. Betul. So jadi saya dan about 5 of them, kita nak kena so called macam ada ritual. So I don't know the persatuan yang saya masuk belajar silat ni, either dia betul ataupun tidak. Tetapi we have to do the ritual. The ritual is actually dekat tanah perkuburan last time lah. So duduk, just orang kata dia kata is like macam musabah diri, something like that. Macam you know yourself dulu, try to be calm, something like that. Tetapi dia 5-5 cabut. 5-5 cabut. Termasuk saya, 5-5 kita cabut sampai lari sampai dekat orang kata tempat road. Pasal apa tahu? Tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan ni, dia kacau, na'uzubillah. Seperti you rasa macam ada kuku kerik dari leher, ada orang kerik kepala. Ya Allah, elah semua pegang antara satu, buka mata terus cabut. Wallahi, terus dari from there like kita cakap like we cannot teruskan all this kind of thing. So lepas tu ada yang ada some of the family will jumpa the guru and say that this dah jatuh syirik, something like that lah. Yalah, that time bila growing up, mana kita tahu tentang yang betul ataupun salah. This is the thing as I can say lah. Itu antara satu. So kalau kita nak comparekan Singapura dengan your country, as I can say Malaysia, Singapore tak berapa banyak yang sekarang ni, masa sekarang, untuk bikin orang kata more to the paranormal activity. Ataupun mana you nak masuk hutan, tetap akan ada lampu. This is what I can say. So sikit sebanyak itu dua perkongsian cerita. InsyaAllah mungkin kita boleh naikkan Brother Loli Hunter. Mungkin dia akan ada lagi more story about this, InsyaAllah. Bro Wan, yes, saya nak celah sikit lah yang cerita yang kedua tu kan. Boleh. Okay. Bro Wan masih ingat tak apa kata Pendekar Mustar? Cubaan. Pendekar Mustar pernah mengatakan, kalau ada apa-apa, jangan lari, jangan takut. Itu semua cobaan. Tapi Brother Profile, ini bukan cobaan. Ini benar-benar orang cakap terus terang. Pasal apa tahu? Ini betul-betul. Ini betul-betul terjadi. Pasal the thing is, pasal as I can say, macam orang kata, bila kita bersilat ni, dulu the competition always akan ada dekat kawasan Singapura, nama dia Toa Payoh lah. This Toa Payoh indoor punya so-called macam indoor stadium. That is where always selalu akan ada the competition of the silat over there, dekat Toa Payoh. So memang dulu orang kata guru kita akan train kita rabak-rabak pasal go for the competition. Tapi at the end of the day, I went once only for the competition. Itu pun ada orang kasih I kulit landak hutan. Nak pakai nak kena selawat, letak kat tapak kaki, bandage. Tapi that is the time yang orang kata guru saya pun marah. Dia kata, mana kau dapat all this kind of thing? Lepas tu benda tu just gaib. I think someone take that thing just to have with them. And then until then saya dah tak into the silat anymore lah. Saya cakap saya bukan peringkat tinggi, tetapi orang kata I more to the junior part last time for playing silat lah. Masa-masa secondary, something like that lah, InsyaAllah. Jadi dapat tamat kan tak? Tak dapat tamat. Tak dapat tamat. Saya tak dapat tamat.
Cuma orang kata this the thing lah, pasal dulu saya I'm a tall person. I 1.82 saya punya height. Jadi that's why guru saya select saya, walaupun junior dia kata, oh, kau kalau fight with the junior kena yang ketot ni kau mesti boleh menang. Tapi kalau dah main mentera-mentera macam gini kan, nauzubillah, lebih baik saya lari lagi baik brother bro fight. Serius, Masya Allah. Mambang mabuk minum brandy. Betul. Yeah. Betul, Masya Allah. Kita gurau-gurau juga tapi kalau kita diseram tetap seram kan. Correct. Tetapi orang kata tentang cerita misteri ni memang banyak yang terjadi brother bro Fai, tak kira from your side ke from other people yang berkongsi pendapat, as I can say. Tapi orang kata saya suka mengata atau menggunakan orang kata. Tanpa orang kata kita tak akan tahu ceritanya sebenarnya. Betul tak? This the thing. So banyak orang yang berkata atau berkongsi pendapat ataupun the experience tentang misteri ataupun benda-benda alam gaib. That's why kita ni menghujarkan atau nak berkongsi pendapat apa yang kita dengar, apa yang kita tahu dan apa yang kita pendapat. This is what I feel lah. Ya, brother bro Fai. Oh begitu. Okay. So itu adalah salah satu kisah pengalaman yang kedua tu. Memang cukup menarik itu bro Wan. Masya Allah. Cukup menarik. Itu memang seram, seriously. Memang seram. So, terima kasih banyak bro Wan sebab kongsikan dua kisah yang memang sangat-sangat menarik. Satu pengalaman kisah benar ni bro Wan. Betul. Wallahi benda yang terjadi pada diri saya. Ya, betul. Setiap orang ada pengalaman dia. Betul. Tipulah kalau kata setiap orang ni tak ada pengalaman yang seram. Tipulah. Mesti ada punya. Mesti ada punya dalam hidup ni. Tapi yang lebih seram apa tahu brother bro Fai untuk masa sekarang? Seram bila benda misteri ni benda dia seram. Sekiranya orang hantar benda pun seram. InsyaAllah kita akan ada ustaz untuk kita jumpa. There's a surah that we can play, orang kata. Tapi yang lagi seram ni, satunya apa brother bro Fai? Apa tu? Mulut ke mulut bila orang cakap yang tak benar. Itu lagi seram. Itu lidah tu lebih tajam daripada pedang. Aduh, bahaya. Itu memang bahaya. Itu memang seram. Masya Allah. Betul. Itu lagi seram, lagi takut. Betul bro Wan. Masya Allah. Okey bro Wan, terima kasih banyak kerana kongsikan pengalaman Alhamdulillah. Saya ni orang baru bro Wan. Orang baru dalam TikTok ni kan. Orang baru dalam TikTok tapi pengalamannya orang lama ni. Tapi Alhamdulillah daripada saya One Talk Show, saya sokong brother bro Fai. Alhamdulillah yang tak jemu-jemu kalau saya invite untuk naik kotak bercerita, dia akan bercerita. This is the best. Mungkin saya nak promosi sikit tentang brother bro Fai. Do subscribe dekat brother bro Fai punya YouTube, Malam Mistik brother bro Fai. InsyaAllah dengan TikTok, dengan orang kata dengan YouTube, brother bro Fai can go further ataupun lagi jauh, melontar lagi jauh. Alhamdulillah. Itu yang saya alu-alukan, as I can say. Dan saya harap all the best to you brother bro Fai dengan your program, as I can say, tentang malam mistik, tentang benda mistik. Lagi satu, brother bro Fai ni mungkin some of you belum kenal. Bukan aja terkenal di Malaysia, terkenal di Indonesia dan terkenal di Singapura. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih brother bro Fai. Mungkin ada some of the followers atau listener yang nak naik kota untuk bercerita pengalaman. InsyaAllah kita boleh dengar ramai-ramai, InsyaAllah. Terima kasih banyak bro Wan. Syukran. Alhamdulillah. Okey, jangan lupa kepada anda semua tolong support sahabat saya daripada Singapura ni. Masya-Allah. Alhamdulillah. One Talk Show. Okey. Dia punya talk show memang orang kata kita takkan jemu bila berada di dalam program beliau. Syukran. Lagi satu brother bro Fai. Saya pasport dah siap ni.
Ni tunggu saya nak turun sana jumpa brother Brofai je. Masya Allah. Beritahu awal-awal. Boleh. Nanti saya plan dengan Loli Hunter. Saya plan dengan Loli Hunter dengan Solo Hunter. Tapi saya dah plan dengan wife saya lah. Wife saya cakap dia nak ikut. Tapi saya cakap kalau kita pergi tempat-tempat yang misteri dan sejarah, mungkin you duduk dengan keluarga brother Brofai lah. Something like that. InsyaAllah. Jadi doa saya untuk brother Brofai dan keluarga brother Brofai, InsyaAllah isteri dan anak-anak InsyaAllah sihat dengan orang kata Allah tarikkan apa-apa sekiranya ada sakit ke, demam ke. Kerana orang kata orang yang baik ni Allah akan uji kita. InsyaAllah orang akan uji kita. Allah akan uji kita. Kerana sakit tu dia nak tarikkan dosa. InsyaAllah saya doakan saya tak akan lupa all these sahabat-sahabat saya dalam doa saya. InsyaAllah. Thank you so much Brother Brofai kerana invite saya ni kota. Saya kepada Bro Wan dan keluarga. Okay. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Thank you Brother Brofai. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.